Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'al husna as-sa'ba sahla idza syi'ta sahla. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Far'un fatul mu'ayna. Far'un para cabang. Cabang. Far'un ni satu pecahan, satu cabang. Satu cabang masalah. Satu cabang masalah. Kita nak cerita masalah apa? Kita cerita pasal tertib. Kita cerita pasal tertib. Kemudian musannif masuk pula cerita tentang basuh ayat, basuh anggota. Basuh anggota tak syarat kena yakin. Dia hanya kena zon. Cukup dengan berat sangkaan kita bahawa ayat tu dah rata. Cukup. Tak perlu yakin. Kemudian dia nak cerita pula lah satu cabang masalah daripada benda ni. Katanya far'un. Law syakkal mutawaddi'u, jikalau syaklah oleh orang yang berwudu, awil mughtasilu, ataupun orang yang mandi. Syak apa? Fi tathhiri udwin, syak pada bersuci satu anggota. Syak pada suci satu anggota, maknanya dia syak dia basuh ke tidak. Contohnya, dia tengah-tengah basuh kaki, dia syak kepala tadi sapu ke tidak, ataupun tangan tadi sapu ke tidak. Begitu. Bila waktu dia syak ni, dia kata syak qabla al-faraghi. Syak tu sebelum daripada selesai min wudu'ihi. Syak sebelum daripada selesai wudu, maknanya tengah wudu, tak habis wudu. Au ghaslihi, ataupun sebelum daripada selesai mandinya. Tengah-tengah wudu dia syak. Buat ke tak buat? Sapu basuh muka ke tak basuh muka tadi? Basuh tangan ke tak basuh tangan? Tengah basuh kaki tak habis lagi. Jadi nak buat macam mana? Dia kata, jawab dia taharahu. Jawapan dia itulah, basuhlah akannya, nescaya basuhlah ia akannya. Kena basuh, patah balik. Patah balik tempat yang dia tak basuh. Asalnya tak ada. Contohnya dia tengah basuh kaki. Syak dia basuh tangan kanan. Tangan kanan ni tadi aku basuh ke tidak? Bila syak lagu tu basuh ke tak basuh? Ambil tak basuh lah. Maka dia kena basuh. Bila basuh tangan, hak mana yang hak setelah tu kena buat lain. Sebab tertib. Sebab dia ikut tertib. Kena meraih tertib. Wa kadza ma ba'dahu, dan seperti demikianlah ma barang ataupun anggota. Ba'dahu setelahnya, setelah daripada apa? Anggota yang syak tadi. Fil wudu, pada wudu. Kalau pada wudu lah, pada mandi tak. Kalau kita mandi, kita dah mandi dah, juruh dah bawah, bahagian bawah ni, lepas tu sampai, ataupun kita dah juruh atas, tiba-tiba tengah-tengah duk mandi tak habis tu kita syak belakang tadi, belakang badan juruh ke tidak? Kalau syak juruh je lah. Lepas tu kena ulang semula, dah hak lain tak perlulah. Sebab badan badan tak ada tertib. Ni dia syak. Aku basuh ke aku tak basuh? Maka kita basuh.
Dan hak mana yang dah basuh tu tak perlu ulang lah pada bab mandi. Adapun pada wudu kena ulang balik, sebab dia kena ikut tertib. Kalau tangan tak basuh, maka kepala dan kaki tak dikira. Kalau muka tak basuh, hak lain pun tak kira. Kalau ada syak tak muka, dia kena basuh muka, reverse balik, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala, basuh kaki. Selagi di dalam tempoh berwuduk tu. Kalau dia tengah berwuduk tu, dia kena ulang balik. Kalau setelah wuduk macam mana? Setelah mandi. Masalah kedua dia kata au ataf dekat qabla al-faragh. Au ba'da al-faragh, ataupun setelah daripada selesai. Hujan ni. Hujan-hujan ni dia menguap. Au ba'dal faraghi min tuhrihi, ataupun setelah selesai daripada bersucinya. Dia dah habis dah duk main syak ni. Habis dah wuduk, habis pasal apa, dah selesai dah wuduk. Lepas tu dia pasal basuh tangan ke tak basuh tangan tadi ni? Habis dah ni, nak makan nasi dah ni. Lepas wuduk sembahyang, dia pergi makan nasi. Dia syak basuh ke dia tak tangan ni? Kering lain macam ni. Dia tak syak. Kena pergi basuh semula kan? Tak kena dah. Dia kata lam yu'athir, tidak memberi kesan. Kalau setelah tak jadi apa? Kalau dah selesai dah, kalau macam tu jenuh, kita syak hak 3 hari kemarin ni, jenuh lah kan. Syak hak mandi 3 hari kemarin ni. Tak payah ulang. Tak payah ulang. Kau dah jenuh kalau nak layan semua kan. Kita seminggu dah mandi junub ni, tiba-tiba duk main syak. Kata, aku mandi hak minggu lepas ni, aku basuh ke tidak kepala? Ni nak mandi kali kedua apa teringat tu? Nak mandi kali kedua apa teringat tu? Mandi lepas aku dan ni anggota sebahagian juzuk, bukan syak pada mandi tu. Syak pada sebahagian juzuk tu, aku basuh ke tak? Kalau nak kira tak basuh, dia kena basuh semula. Lepas tu dia kena qadha lain habis semua. Jenuh tu kalau ada syak hak minggu lepas, kalau ada syak hak tahun lepas. Anjay, ada. Kalau dah masuk dalam saf tu, teringat. Kalau syak tak dilayan. Tapi kalau dia ingat tak basuh, tu kena pergi basuh. Tu dia ingat dia tak basuh. Dia tahu tak basuh. Syak ni was-was saja, syak 50. Basuh ke tak basuh? Yang tu syak. Kalau tu tadi aku tak basuh, tu bukan syak. Tu confirm kena pergi basuh. Sebab dia memang tak basuh. Dia syak. Aku jurus ke tidak belakang badan? Jurus tak punggung? Orang Indonesia kata ni punggung, belakang badan. Kita basuh tidak belakang badan ni, dia kata. Duk syak lah gitu. Tak apa, tak payah. Kalau syak tengah mandi, basuh, ulang balik, basuh balik lah hak mana hak tak basuh tadi. Kalau dalam bab wuduk pun, kalau tengah wuduk, basuh semula lah anggota yang dia tak ni. Jelas? Dia sama juga di dalam bab solat. Dalam bab solat, kalau kita syak semasa solat, kita kena buat benda tu. Aku 3 ke 4 rakaat kena tambah, betul tak? Ambil 3 tambah 1. Tu kalau tengah solat. Kalau dah habis solat, aku mayang tadi 3 ke 4 tak sudah layan dah. Tak ada layan dah dalam bab ruku-ruku ni. Buat ke tak buat? Aku baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Kalau dia masih lagi dalam solat, dia kena buat lah. Sama ada dia patah balik baca Fatihah kalau dia belum lajak. Kalau dah lajak, dah jumpa Fatihah yang kedua, dia kena tambah lagi 1 rakaat. Itu kalau dalam solat.
Kalau dah habis solat, aku baca ke tidak Fatihah tadi? Tak layan lah. Dia bila dah habis masih duduk syak, dia tak layan lah. Syak ni dia sentiasa mai. Kalau kita nak layan semua ketika, habis. Dia jadi was-was teruk lah. Bila dia mula layan syak sangat-sangat tu, dia akan jadi was-was teruk lah. Tu. Dia ada beza sikit antara syak dan was-was ni. Syak ni, syak ni benda tu dah berlalu. Dan kita 50-50 antara dua benda. Itu syak. Was-was, benda dah buat tapi dia berasa tak buat. Dia basuh muka, berasa tak kena lagi lah. Berasa tak kena lagi lah. Padahal dah basah dah. Itu was-was. Dia duduk basuh, duduk tonyoh, duduk basuh, duduk tonyoh. Itu was-was. Was-was ni permainan. Was-was ni permainan. Tengah duk buat tu. Kalau syak ni hak kita dah tinggal. Aku buat ke tak buat tadi? Tak, ni tak tengah duk basuh tu. Dia duk bahasa lagu tak kena. Itu was-was. Was-was. Dia permainan syaitan. Dah basuh. Duk was-was lagi. Basuh kena ke tak kena? Kena tak kena? Kalau makan nasi, dah telan ke tak telan? Yang tu tak ada. Tak ada pula. Itu telan sikit. Sebelum telan. Sini. Tu was-was. Was-was ni dia permainannya. Dia permainan. Baik. Baik. Cuma ada satu masalah dipanggil bila syak tang niat. Masalah bila syak tang niat ni dia boleh memberi kesan lah. Dia boleh memberi kesan. Cuma khilaf pendapat di sini. Di sini di Fathul Mu'in dia ikut pendapat yang kata tak memberi kesan. Dia kata walau kana syakku, dan jikalau adalah syak fin niyati, pada niat, lam yu'athir aidan, tidak memberi kesan juga, alal aujah, di atas pendapat yang aujah. Sebab dia samakan dengan bab puasa, dia tak samakan dengan bab solat. Di dalam bab niat ni, dia tak seperti kita syak anggota yang lain. Dia tak seperti syak yang lain. Kalau kita syak tang niat, maka di sini dia kata sama, masalah dia sama. Jadi kita nak mudah ambil pendapat ni, habis dah wudu. Aku niat ke tidak tadi ni? Aku niat ke tak tadi? Tak apa. Tak usah duk kira. Ini pendapat yang dinakal oleh Fathul Mu'in. Di dalam hasyiah tu dia ada cerita lagi lah. Dia ada khilaf benda tu. Kalau di dalam Fathul Mu'in dia kata alal aujah kama fi syarhil minhaj li syekhina, seperti mana yang disebut di dalam syarah minhaj, iaitu Tuhfatul Muhtaj li syekhina, bagi guru kami, iaitu Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar dia sebut di dalam Tuhfah bahawa kalau syak pada niat setelah daripada wudu tak apa. Dia dah habis dah wudu, kemudian dia kata aku niat ke tidak tadi ni? Tak apa. Dia sama juga macam masalah dia syak pada basuh tangan. Aku basuh tangan ke tidak ni? Tak apa. Itu pada wudu. Kalau pada solat, pada wudu. Ni pada wudu. Ada wudu. Sebab apa? Sebab dia juga disamakan di dalam bab puasa. Puasa kalau dia syak, dia niat tak apalah. Dah habis dah puasa tengah malam dah. Tak kira lah. Tapi ini dinakalkan daripada fatwa Syihabur Ramli, ayah bagi Imam Ramli. Dia kata tak apa, sebab dia qiyas di dalam bab puasa. Tapi di dalam fatwa dia yang lain yang dibaca oleh anak dia sendiri,
iaitu Syekh Ramli, Syihabur Ramli bapa dia. Syekh Ramli kata yu'athir, macam solat juga. Maknanya apa? Tak jadi wuduk dia tu, dia kena buat semula. Dia macam bab solat. Sebab bab solat, kalau dia syak pada niat, mudarat lah. Dia mudarat pada solat. Kalau dia syak pada baca Fatihah ke, baca rukun-rukun lain, dia tinggal rokok ke, dia sujud ke, lepas solat tu tak apa. Tapi kalau niat dia syak, aku niat ke tak niat, dia kena pergi buat lain. Jadi dalam bab niat ni dia ada dua lah. Dalam bab wuduk ni ada yang kata tak apa, ada yang kata tak boleh. Kalau dia syak lepas wuduk, dia syak aku niat ke tak niat, ada kata tak apa, abaikan. Ada yang kata tak boleh, pergi wuduk lain. Gitu. Jelas? Ada dua pendapat. Tak kisahlah ambil yang mana pun. Ada dua pendapat lah. Kalau kita pergi mengaji, ada ustaz cakap siapa syak pada niat wuduk lepas wuduk, kena habis wuduk lain. Betul. Kalau ada ustaz lain pula mengajar, dia kata kalau syak lepas wuduk tak payah abaikan. Apa betul juga. Apa betul juga. Dua-dua pendapat, dua-dua fatwa dalam mazhab Syafi'i lah. Wa qala fihi, dan telah berkata syekhuna padanya, pada bab ni, kenapa tak memberi mudarat pada wuduk kalau kita syak lepas wuduk. Dia kata qiyasun ma ya'ti fi syakki ba'dal Fatihah qabla ar-ruku', iaitu diqiyas bagi barang yang datang pada bab solat lah, kan. Fi syakki, pada syak ba'dal Fatihati, setelah daripada baca Fatihah, wa qabla ruku', sebelum ruku'. Jadi di syak kalau di dalam bab Fatihah, dalam bab solat kan, kalau dia syak sebelum dia ruku', dia dah baca surah ni, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak ruku' ni. Dia kata aku baca Fatihah ke tak tadi? Aku baca surah tu. Duk ragu-ragu mayang seorang-seorang ni. Jadi nak buat macam mana? Dia kena ulang semula baca Fatihah. Itu hukum di dalam bab solat. Hukum di dalam bab solat. Tapi kalau dia syak sebahagian daripada Fatihah, tak perlu ulang. Kaedah dia begitu. Kalau dia syak Fatihah, buat ke tak buat, baca ke tak baca, ambil tak baca, maka dia kena baca Fatihah. Tapi kalau dia syak satu juzuk daripada Fatihah, dia kata tadi Maliki Yaumiddin aku baca ke tak? Fatihah dia baca, yakin dia baca Fatihah, tapi yang dia syaknya apa? Macam tertinggal satu ayat je ni. Ar-Rahmanir Rahim, baca ke tak baca? Dia duduk syak lagu tu, baca ke tak baca? Kena baca kemana, baca lain ke Fatihah? Tak payah dah. Itu perbezaan antara dua masalah. Kalau dia syak pada diri Fatihah tu, dia kena buat. Tapi kalau dia syak pada juzuk Fatihah tu, dia tak perlu ulang. Macam itulah berlaku pada semua rukun-rukun dalam solat. Contohnya, dia syak sujud ke tidak? Kan? Aku sujud ke tidak? Ataupun aku rokok ke tidak? Ataupun aku i'tidal ke tidak? Nak buat macam mana? Buat. Sebab dia syak pada rokok, pada ni. Tapi kalau dia syak pada juzuk ataupun syarat dalam rokok,
dalam sujud tadi. Dalam mengikut pendapat yang bilang tamak ninah tu syarat. Contohlah dia rokok, dia syak pada tamak ninah. Rokok kena ada tamak ninah kan? Bukan tok mak minah jiran sebelah dah. Tu tok mak minah nak, ni tok mak ninah. Jadi dia syak tok mak ninah ke tak? Rokok memang dia yakin. Tapi sebahagian daripada rokok tu iaitu syarat. Aku ni tok mak ninah ke tidak? Dia ambil kira tak? Kena rokok semula tak? Tak payah. Kalau dia syak pada rokok ataupun tidak, dia kena rokok. Tapi kalau dia pada diri rukun itu. Kalau dia syak pada syarat dalam rokok tadi, tak perlu ulang semula. Sebab dia syak tu benda yang setelah. Sebab inilah salah satu faedah ulama bilang rukun solat tu 13. Ada yang bilang rukun solat tu 17. Dia asingkan tamak ninah. Jadi kalau ikut pendapat yang kata tamak ninah tu rukun, tu kena buat kan. Dia kena ulang. Tu beza dia. Masalah dia akan jadi beza lah. Masa pada syak di sini, dia syak tamak ninah tu ada ke tak. Kalau siapa yang kata tamak ninah tu rukun, dia kena buat semula rukuk. Sebab dia rukun. Kalau siapa yang kata tamak ninah tu syarat, okey tak payah. Sebab dia bukan syak pada rukun, dia syak pada syarat. Dia syak pada satu juzuk daripada rukun tu. Jelas? Jadi masalah dalam solat ni dia kiaskan ke dalam bab wuduk. Macam mana? Macam mana Syekh Ibn Hajar qiyas? Dia kata annahu law syakka fi udwin, jikalau syaklah ia pada udwin, pada satu anggota dalam wuduk ni, fi asli ghuslihi, pada asal basuhan. Maksud asal ni adalah dia basuh ke tidak. Asal ni maknanya yang tadilah, dia tinggal satu rukun. Asal ni maknanya, asal basuhan maknanya dia basuh ataupun tidak. Dah basuh kaki dah, dia syak air. Tangan tadi basuh ke tak basuh? Itu dipanggil asal ghusli. Maka apa jawab dia? Lazimahu i'adatuhu. Lazimlah atasnya mengulang basuhan tangan tadi. Seperti dalam Fatihah. Aku baca ke tak baca Fatihah? Maka kena baca. Begitu juga, aku basuh ke tak basuh tangan? Maka kena basuh. Sebab dia syak pada asal basuhan ataupun asal bacaan Fatihah tadi. Jelas? Au ba'dihi, ataupun pada sebahagiannya, sebahagian basuhan. Maknanya apa? Dia syak, tangan tadi aku basuh semua ke tak? Ni tangan dari siku sampai hujung, dia syak, tapak tangan, macam kita sebut masalah dulu yang digenggam. Dia genggam cebok, jadi tak kena ayat di sini kan. Dia syak lagu tu. Tadi aku genggam, aku jurus lagu ni. Kat tapak tangan tu aku basuh ke tak tau? Dia syak macam tu. Jadi dia syak pada sebahagian basuhan. Bukan dia syak pada basuh tangan tak. Dia syak pada sebahagian basuhan tadi. Sama seperti dalam bab Fatihah. Fatihah kalau dia syak pada satu ayat Fatihah, kena ulang ke tak kena ulang? Tak payah ulang. Maka begitu juga di dalam bab ni, lam talzimhu. Lam talzamhu. Tak wajib tidak wajib atasnya. Maknanya tak wajib ulang basuhan. Jadi kalau dia syak basuh tangan ke tak basuh tangan, dia kena basuh tangan. Kalau dia syak pada sebahagian juzuk, tak basuh, tak payah. Jelas? Kemudian falyuhmal kalamuhum al-awwal, maka ditanggung perkataan mereka fuqaha al-awwal, pada hak pertama. Pertama ni hak mana? Syak sebelum selesai. Disebut kan far'un law syakkal mutawaddi. Tu hak pertama tu. Syak bila? Dia sebut dua masalah. Masalah pertama syak sebelum selesai. Masalah kedua syak setelah selesai. Kalau syak sebelum selesai kena
kena ulang dia sebut kan. Jadi dia kata perkataan hak pertama tadi yang kata syak sebelum selesai kena ulang tu ditanggung fi aslil udwi, pada asal anggota, la fi ba'dihi, bukan pada sebahagian anggota. Maksud asal ni adalah dia basuh anggota tu ataupun tidak. Maka kalau syak pada asal anggota, pada basuh atau tidak, kena basuh. Jadi ditanggung perkataan hak pertama tu pada syak asal anggota. Sebab hak pertama tu dia tak sebut, dia kata syak. Dia syak macam tu saja. Syak fi tadhhiri udwin, syak pada basuh anggota. Basuh anggota tu basuh semua anggota kah ataupun basuh sebahagian anggota? Jadi dikata ditanggung syak pada asal anggota, maknanya keseluruhan. Kalau dia tak basuh keseluruhan ataupun syak tak basuh keseluruhan, maka dia kena basuh. La ba'dihi, tidak syak pada sebahagian, maknanya syak pada juzuk-juzuk, maka tak perlulah. Dia syak muka tadi aku basuh semua ke tak basuh semua, kan aku basuh separuh je. Dia syak lagu tu, syak lagu tu kena buat tak kena buat, abaikan sebab dia separuh. So begitu juga di dalam bab solat lah. Jelas? Habis dah? Cuma di dalam bab niat tu sajalah dia ada sedikit berkhilaf lah. Cuma ada sedikit masalah yang disebut di dalam apa, di dalam hasyiah tu, di dalam bab niat. Tu kita ambil penjagaan sikit lah. Jadi kalau dalam bab syak di dalam bab syak pada niat setelah daripada solat setelah daripada berwuduk. Di dalam bab sini dia kata ada dua pendapat, betul tak? Kalau syak setelah wuduk, ada pendapat ni, ada fatwa daripada Syekh Syihabur Ramli ataupun Syekh Ibn Hajar, dia sebut dalam Tuhfah, dia kata tak mudarat. Macam mana dalam bab wuduk tadi kan, kalau kita syak basuh muka lepas wuduk, tak perlu ulang kan. Kalau kita syak dalam wuduk, baru kena ulang. Begitu juga dalam bab niat katanya. Dalam bab niat pun kalau kita syak setelah wuduk, tak kena ulang dah wuduk tu, sebab dah habis dah wuduk. Tetapi ada juga fatwa yang mengatakan walaupun habis wuduk, memberi kesan. Habis. Sebab apa? Dia samakan dengan bab solat. Sebab bab solat kalau syak setelah solat memberi mudarat pada bab niat. Cuma kalau di dalam bab solat sana disebut lagi satu masalah, iaitu masalah apa? Kalau syak pada bersuci setelah solat, tak mudarat. Kita dah habis mayan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tengah termenung, aku ambil uduk ke tak ambil uduk tadi? Dah syak lagi tu. Maka di dalam bab solat ni disebut tak memberi mudarat. Abaikan syak yang tadi. Tak bagi mudarat apa pun. Tak bagi mudarat apa pun. Tapi kalau ketika tu dia jadi masalah dia apa? Dia akan jadi satu masalah, iaitu kalau kita ikut fatwa yang mengatakan syak pada niat setelah daripada wuduk memberi mudarat, makanya dia akan terhasil apa macam ni masalah dia. Kalau syak setelah bagi mudarat nisbah selain daripada solat tadi, tapi pada solat tadi tak memberi kesan. Sebab di dalam bab solat ni dia sebut macam tu. Ni bukan pendapat ulama, ni fatwa. Jadi begini
Kalau dia syak setelah dia syak pada bab niat, setelah daripada wuduk, mudarat pada wuduk tadi, maknanya kena wuduk. Kalau lepas solat, solat tu tak memberi mudarat. Solat tu tak memberi mudarat, nisbah solat, tetapi nisbah wuduk tu memberi mudarat untuk benda lain. Tak boleh nak pegang Quran, tak boleh nak pegang apa pun, tak boleh. Solat tadi selesai. Sebab di dalam bab solat ni dia ada syak, dia ada sebut syak pada taharah setelah solat tak memberi mudarat. Syak pada taharah tak memberi mudarat. Ini pada masalah sana. Jadi dia jadi macam seolah-olah terhasil pada masalah ini. Jadi macam mana tu? Dia sebab ada perbahasan ulama, ada dalil-dalil. Sebab sebahagian masalah memang jadi begitu. Pada bahagian ni dia tengok macam ni, pada bahagian ni dia tengok macam ni. Sebab apabila dia lepas main Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia syak. Syak apa? Bukan syak pada dia syak, aku niat ke tak wuduk tadi ni. Jadi tak lebih syak tu pada diri niat dalam wuduk saja. Dia tak membawa kepada syak dalam bab solat dah. Pada situ saja kata ulama, dia terhenti situ. Maka mudarat nisbah selain daripada solat. Ini di antara masalah rumit yang disebut di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, dia sebut lagu tu. Jadi nisbah solat kita sah atau tak perlu nak ulang. Tapi nisbah untuk hak lain tak boleh. Nak buat solat sunat betul tak boleh. Sebab dia syak pada niat. Ini kalau kita nak pakai fatwa Syihabur Ramli yang ditetapkan bahawa memberi mudarat pada niat. Kalau kita patah balik kepada atas matan Fathul Mu'in, dalam Fathul Mu'in yang mana ikut pendapat Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar kata tak mudarat. Tak ada masalah, case close, tutup. Tutup. Jelas kan? Jadi yang mudah sekali yang atas Syekh Ibn Hajar tu. Syekh Ibn Hajar kata kalau syak pada niat lepas wuduk, beri mudarat tak? Tak mudarat. Settle masalah. Settle masalah. Tak ada tafsir-tafsir apa dah. Tanya balik ke tahu. Jelas kan? Silam dia ambil pendapat mana? Syak. Mudarat. Cerita. Ya. Okey, jelas Kemudian masuk pula bab sunat. Sunat. Macam kat sunat pun. Allah Allah. Tambah lagi masalah. Tambah lagi apa dia? Perkara yang kita kena ulang balik wuduk tu. Ya. Tetapi air tu ada terhad je. Kalau ulang balik mana tak cukup. Ya, buat yang wajib. Buat yang wajib. Kalau yang cukup yang wajib, buat yang wajib. Kalau yang wajib pun tak cukup, macam mana? Tayamum tak cukup. 10? 20? 20, 10, 20. Badan tak ada, budak dia hafal nombor tu. 20, 10, 20. Kalau bulan 11 nanti 11112020. 10112020. 20112020. Dia syak gitulah. Syak ni dia mai. Syak tu memang akan mai, siapa-siapa pun dia mai. Yang tak dilayan ni dalam bab was-was tu. Was-was tu jangan dilayan lah. Was-was ni benda dah kena, kita duk berasa ragu-ragu. Syak ni benda tu
biasa. Syak ni biasa. Benda tu dah lepas. Aku buat ke tak buat? Tu biasa. Hak syarak tegah ni permainan syaitan, iaitu benda dah kena. Benda dah buat, kita duk buat ragu-ragu pasal. Masuk ke tak masuk? Benda dah masuk. Duk ragu-ragu masuk ke tak masuk? Masuk ke tak masuk? Benda dah basuh. Duk ragu-ragu basuh ke tak basuh? Ni tengah basuh ni, dah basah dah ni. Dia duk ragu-ragu, tak kena lagi ni, tak kena, tak puas. Dia tak puas hati, tak puas hati. Itu dia panggil was-was lah. Dia takbir dah, Allahu Akbar, sebut sempurna dah. Dia ingat dah sembahyang maghrib tu, tapi dia duk berasa tak masuk lagi. Duk tak masuk, duk ragu-ragu, duk was-was. Duk bismillah. Ulang 10 kali pun bunyi macam tu juga. Ulang 10 kali ke 20 kali dia bunyi macam tu juga, tapi dia duk ragu-ragu, lagu buat tak kena, dia buat lagi. Dia boleh buat yang macam lain ke? Tak boleh buat macam lain pun, dia duk buat macam tu juga. Tapi dia duk ragu-ragu, duk buat lagi. Lagi hak lah kali pun dia pakai. Elok Tok Imam nak rokok, baru dia lancak waktu tu. Dia lancak waktu tu sama juga hak dia sebut hak mula tadi. Takbir pun takbir hak sama macam dia hak takbir mula tadi. Hak mula tadi pun dia takbir macam tu, niat dalam hati dia pun macam tu. Tapi dekat nak rokok ni pun sama juga, takbir hak macam tu juga, tapi dia nak pakai hak ni. Hak ni lepas, dia kata hak ni kena. Hak mula tadi tak kena. Padahal dua-dua takbir yang sama, cara niat dia pun dia niat yang sama. Itu dikata was-was. Dia duduk main. Benda tu dah okey, tapi dia main-main. Itu was-was. Why dia punya nak dapat tu masalah juga kan, kalau orang jenis mengaji tajwid sampai anak pun betul-betul sangat ni kan. Dia nak mencari kefasihan tu, tak ramai yang boleh fasih. Dan hak mana hak fasih pun tidak boleh sefasih orang Arab. Hak Arab yang fasih pun tidak ada yang sefasih Rasulullah begitu. Kalau nak cari yang perfect tu tidak ada. Cuma syarak letakkan had. Had ni jangan melampau sampai melebih. Lebih batal. Jadi jangan bagi lebih je lah. Walaupun kita tak fasih. Orang Jawa dia bunyi Jawa lah. Orang Melayu dia bunyilah bahasa Melayu. Kan? Nak cari hak lagu fasih lagu orang Arab susah. Kan? Ada juga yang boleh kan. Hak duduk lama yang lidah dia okey lah, bolehlah fasih lagu Arab. Dan orang Arab pun yang fasih. Nak cari yang komplit, yang sempurna macam Rasulullah tidak ada. Sebab Rasulullah ini memang disebut salah satu kelebihan Rasulullah ini afsahud dad. Orang yang paling fasih menyebut huruf dad. Tidak ada orang Arab yang sebut macam Rasulullah. Orang Arab pun tak ada. Tidak ada yang sefasih Rasulullah menyebut dalam huruf dad. Maknanya dalam orang Arab ni pun bukannya semua boleh fasih macam Rasulullah dalam bab sebut huruf dad. Tapi diberi keuzuran lah. Nak cari hak fasih sungguh tak boleh. Begitu juga orang, kalau orang ajam lagilah duk makan pinang, makan sirih ni kan, lagilah sebut keras. Tapi cuma syarak letak guide lah, hak sempadan untuk huruf ni jangan melebih-melebih sampai jadi macam ni. Ada batasan dia. Begitu. Kalau dalam bab tajwid memanglah dia nak betul nak bagi fasih. Cuma jangan terbawa-bawa sampai ke dalam solat sehingga nak memperbetul. Kan? Dia nak pulang perbetul itu bagus. Itu A. Nak ngaji tajwid A. Bagus. Ada orang malas ngaji tajwid, itu tajwid tu teruk sangat kan. Ngajilah tajwid, ngajilah huruf, makhraj huruf ni bagus. Nak memperbetul bagus. Yang salah dia apa? Nak memperbetul di dalam solat. Dia nak memperbetul ni di luar solat. Nak belajar perbetul at-tahiyah, belajar di luar solat. Di sebelum solat tu perbetul, latih bagi betul. Dalam solat jangan duk buat berlatih dalam solat. Duk buat berlatih dalam solat pula. Dia duk ingat balik dalam bab tajwid, duk bis 10 kali bis dalam solat. Jenuh. Yang tu dia kata tipuan lah. Termasuk daripada orang yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Yang best kita duduk sebelah pun kata kocak begini. Kita tahu dah. Bila kita tengah sembahyang, kita sebab bunyi, kita dah tahu dah tak apa. Kita tak cuak dulu. Boleh tak apa. Ada main lah. Ada main. Kita Gangguan. Hilang habis tu. Gangguan orang lain.
Dia solat ni dia kena fokus. Tapi bila ada macam-macam hilangkan kan. Orang paling saja. Oh, itu lah. Itu. Baik. Minhajul Abidin muka surat 91. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa ammal khaslatu tsaniyah, dan adapun khaslah perkara yang kedua, allati tujibu taqdimal ilmi, yang mewajibkan mendahulukan ilmu. Apa sebab yang kedua? Sebab yang pertama kita dah tahu dah dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ada ilmu, ibadah kita habis punah. Ibadah kita tu jadi habaan manthura. Itulah sebab kenapa kita kena mengaji, baru boleh ibadah. Kalau ibadah kita kosong, kalau tidak kita ibadah tanpa mengenal Tuhan, maka kena kenai fiqahnya, kena kenai apa hukum-hukum syarat sahnya, semua kena kerti. Adapun sebab yang kedua pula, kenapa kita kena mengaji dulu, kena ada ilmu dulu, baru boleh barulah ibadah. Katanya fahiya annal ilma, bahwasanya ilmu an-nafi', yang memberi manfaat itu, yuthmiru khasyatallahi ta'ala, membuahkan takut akan Allah Ta'ala, wa mahabatahu, dan haibah kepadanya. Itu kalau kita ada ilmu, maka ilmu tu boleh membuahkan rasa takut. Tapi ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni apa? Ilmu yang memberi cahaya di dalam hati kita. Bila ada cahaya, kita boleh nampak hak mana hak baik, hak mana hak tak baik. Ilmu yang manfaat ni, ilmu yang boleh membersihkan hati kita. Ilmu yang boleh menjadikan kita ni zuhud daripada dunia. Ilmu yang boleh mendekatkan kepada syurga. Ilmu yang boleh menjauhkan daripada neraka. Ilmu yang boleh menumbuhkan rasa takut, rasa harap, dan juga ilmu yang mana kalau tengok di dalam baris yang terakhir sekali di bawah dalam hasyiah dia kata, wa innama manfaatul ilm an yuqarriba al-'abdu min rabbih, ilmu yang mendekatkan hamba kepada Allah, wa yub'idahu an ru'yati nafsih, dan menjauhkan daripada memandang dirinya. Itu ilmu yang memberi manfaat. Kalau dia mengaji tu, dia tak menjadikan, dia tak tengok langsung kepada diri dia, menjadikan hati dia bersih, maka ilmu tu memberi manfaat. Tapi kalau dia mengaji tu, dia kuih berasa hati dia bersih. Ilmu tu lagi mengaji, dia kuih berasa orang lain rendah. Maka ilmu tu tak manfaat. Sebab ilmu manfaat ni ilmu yang menjadikan kita ni semakin rendah diri, bukan kita ni merendahkan orang lain. Ilmu yang bermanfaat tu ilmu yang mensucikan hati, bukan ilmu yang kita duk berasa hati kita suci. Maka ilmu tu tak manfaat. Ilmu yang lagi mengaji, kita berasa kita kuih tinggi maqam, kuih tinggi martabat, kita rasa kita ni hati paling bersih, kita rasa kita ni paling betul. Itu ilmu tak manfaat. Atau Imam Asy-Syafi'i, para mujtahid pun, walaupun dengan keteguhan ilmu dia, walaupun hebatnya dari nisbah dalil, dia kata boleh jadi aku yang salah, tapi aku yakin aku betul. Dengan nisbah ilmu aku yakin betul, tapi di situ ada kerendahan diri dia, iaitu apa? Dia kata boleh jadi aku yang salah. Dalam mazhab tu pecah-pecah. Mazhab Imam Malik begini, mazhab Imam Ahmad begini. Masing-masing meyakini dengan ilmu, tetapi tak dapat, tidak dalam hati mereka tu tetap ada sesuatu, iaitu apa? Boleh jadi aku yang salah. Itu sifat merendahkan diri. Sifat merendahkan diri. Kita yakin dengan ilmu kita lah, tapi boleh jadi kita salah. Itu serah pada Allah lah. Kita dah usaha. Jadi ilmu yang manfaat tu ilmu lagu tu, ilmu yang boleh kata Imam Al-Ghazali membuahkan takut kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Junaid, kata Imam Al-Junaid radhiyallahu an,
Satar yang teratas sekali katanya, al-ilmu an ta'rifa rabbaka wa la ta'du gadraka. Ilmu itu adalah kamu kenal Tuhan kamu dan kamu tak membilang-bilang qadar-qadar pangkat kamu. Ilmu yang boleh menyebabkan kita kenal Allah, dan ilmu tu tak menyebabkan kita duk tengok diri kita. Itu ilmu yang memberi manfaat. Kalau masih melihat pada diri sendiri, itu ilmu tu tak memberi manfaat. Kata Imam Asy-Syadzili, dia kata orang yang tak masuk dalam ilmu ini, iaitu ulumus sufiyah, mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Dia mati dalam keadaan mengekali dosa besar sedangkan dia tak tahu. Sebab apa? Sebab ilmu dia tak membuahkan rasa takut kepada Allah. Sebab tu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah ini ilmu apa? Kena masuk dia dalam arena tasawuf. Sebab tasawuf ni dia titik berat dia di dalam hati. Dia menekankan perasaan hati kita di dalam ni. Maka ketika itu boleh membuahkan rasa takut. Tapi hatta mengaji ilmu tasawuf pun kalau tak ada benda ni tak manfaat ke? Ngaji ilmu tasawuf bukan tak mengaji, minhat pun mengaji, hikam pun mengaji, semua mengaji. Tapi tetap sombong diri dia. Tetap dia tengok orang lain dia pandang lekeh. Tak ada guna ke? Ilmu dia tak manfaat. Ilmu manfaat ni bukan tengok apa hak dia mengaji, tengok apa yang hasil yang dia dapat tu. Kalau dia boleh beramal dengan ilmu dia, kalau dia boleh menumbuhkan rasa cinta dia kepada Rasulullah, kepada Allah, boleh menyebabkan rasa takut kepada Allah, itu manfaat. Kalau di dalam syarah dia sebut mahabah ay khasyah, ay makhafatu, iaitu takut. Dia kata fa kullu ilmin la khasyata ma'ahu fala khaira fihi. Setiap ilmu yang tak menumbuhkan khasyah, takut kepada Allah serta ilmu tadi, fala khaira fihi, tidak ada kebaikan. Bal la yusamma sahibahu aliman, bahkan orang yang ada ilmu tu tak dinamakan alim alal haqiqah, pada hakikat dia tak dinamakan alim. Dia tak boleh dipanggil alim. Sebab apa? Orang alim ni orang yang ada khasyah. Kalau dia tidak ada khasyah, dia tidak nama orang alim. Sebab Tuhan meletakkan khasyah itu ada pada ilmu, dan Allah meletak hikmah itu ada pada iman. Maka orang yang tidak ada ilmu, orang yang tidak ada ketakutan pada Allah, maka dia tidak ada ilmu. Kalau orang yang tak beriman kepada Allah, maka dia tidak ada hikmah. Iman itu menumbuhkan hikmah. Ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Maka tak disebut ada hikmah kalau orang tu tak beriman, dan tak disebut alim kalau orang tu tak takut kepada Allah. Tak disebut alim. Dia hebat tak mana pun, tapi dia tak takut kepada, tidak ada khasyah kepada Allah, maka tak disebut alim. Sebab apa? Sebab kata firman Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, qala Allah taala innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut akan Allah itu daripada hamba-hambanya yang alim. Maka Tuhan menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran bahawa takut tu melazimi ilmu. Apabila ada ilmu, dia ada takut. Apabila ada takut, maka dia ada ilmu. Lazim dua benda tu. Ada ilmu maka takut. Ada ilmu tapi tak takut, itu bukan ilmu. Dia tak ada manfaat kepada dia. Jadi kita boleh faham daripada sini apa? Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ahlul khasyah dipanggil. Ahlul khasyah. Begitu juga mana-mana saja ilmu yang disebut di dalam Al-Quran, mana-mana ilmu yang disebut di dalam hadis adalah memberi makna ilmu yang ni. Di dalam syarah sebut. Contohnya di dalam syarah mendatangkan apa? Firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina utul ilma warrasikhuna fil ilmi, wa qur rabbi zidni ilma. Dan mana-mana sahaja yang disebut tentang ilmu dan ulama itu, ilmu hak mana? Ilmu yang menumbuhkan rasa takut. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Ulama hak mana? Ulama yang takutkan Allah. Sebab apa?
Sebab mana mungkin kalau ulama yang tak takut kepada Allah menjadi pewaris Nabi? Kan? Apa yang mereka ambil daripada Nabi? Nabi meninggalkan sifat khasyah kepada Allah. Nabi meninggalkan sifat zuhud. Nabi meninggalkan sifat sabar. Nabi meninggalkan berbagai sifat-sifat yang lain. Kalau ulama itu tidak ada sifat-sifat ni, macam mana dia boleh dipanggil pewaris Nabi? Nabi tinggalkan sifat-sifat ini kepada umat dia. Maka siapa ambil? Maka dia namanya pewaris Nabi. Adapun ulama yang hanya ambil ilmu tetapi dia tak ambil sifat-sifat ni, macam mana dia boleh menjadi pewaris Nabi? Sebab pewaris ni dia ambil sifat-sifat yang ditinggalkan kepada dia. Bahkan ulama yang hanya ambil ilmu tetapi tidak ambil khasyah kepada Allah, itu tidak ada sifat-sifat yang baik ini, perumpamaan dia seperti lilin. Seperti lilin disebut, wa mathal min hadhihi al-awsaf, dia kata seperti lilin, mathalus syam'ah tudhi'u ala ghairiha wa hiya tahruq nafsaha. Dia menerang orang lain dan membakar diri dia. Itu ulama dunia. Ulama dunia ni dia hanya ada ilmu tetapi ilmu tu tak manfaat kepada dia. Perumpamaan dia, ulama kata seperti lilin, menerangi orang lain tapi membakar diri dia. Dia bagi terang orang lain, lah kali dia koi hancur, lah kali tinggal sikit habis. Itu lilin. Kalau orang Melayu kita pakai guru ni ibarat lilin, tak bagus sangat kita buh ibarat lilin. Guru ni ibarat pelita. Itu tak apa. Pelita tak habis. Pelita tak hancur diri dia. Adapun lilin dia merosakkan diri dia. Jadi guru yang alim yang tak ada manfaat dengan ilmu dia untuk diri dia, dia tak memberi khasyah, dia hanya duk cerita ke orang lain, tetapi diri dia tu dia tak boleh ambil manfaat, dia tak boleh menumbuhkan rasa takut dia dengan ilmu dia, dia tak boleh beramal dengan ilmu dia, maka dia umpama lilin. Orang lain dapat cahaya tapi dia tu sendiri terbakar. Bahkan kata di dalam syarah, itu ilmu tu akan jadi hujah ke atas diri dia. Ilmu dia kata hang dulu pandai gebang, pandai cakap, hang pun tak buat, dia kata. Dan juga sababan fi takthiril uqubah ladai, dan juga sebab menjadikan siksaan itu banyak kepada dia. Bukan takat siksa maksiat, siksa sebab dia jadi alim, jadi orang alim. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi lam yahabhu. Dan bermula yang demikian itu kenapa? Kerana mereka yang tak mengenal Allah haqqa ma'rifatihi lam yahabhu, dia tidak akan rasa haibah kepadanya, haqqa mahabatihi, dan sebenar-benar mahabah, sebenar-benar apa kita kata haibahnya. Wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimih, dan tidak membesarkannya sebenar-benar pembesaran, wa hurmatihi, dan kemuliaan. Fabil ilmi, maka dengan ilmu, ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabu, maka dengan ilmu lah kita mengenal Allah, kita membesarkan Allah, kita takutkan kepada Allah. Kita kalau kita tak kenal memang macam tu. Contohlah, kalau kita jumpa orang di kedai makan, kita pun dia kata hai, kita pun kata hai. Dia menyembang kita, kita pun menyembang dia. Dia melawak kita, kita pun melawak lebih kurang aja dengan dia kan. Dia kata, kita pun kata. Macam-macam lah kan. Lepas tu bila mai duduk sebelah, kawan kita tu, hang kenal ke dia tu? Tak kenal pun dia tahu. Dia tanya aku sembang lah. Lepas tu dia kata, hang tahu tak dia tu orang hebat tu? Kita tu, betul ya. Kita kenal sikit sifat dia. Kita hebat rupanya dia no. Hebat lagu mana? Dia kata, dia tu orang istana. Bertambah lagi kita, aku ni cakap lebih kurang. Dia tu siapa dia? Anak sultan ke apa? Kita jadi sedikit. Semakin, bila kita semakin kenal dia, kita pun semakin haibah. Dia kerja istana tu. Kerja istana. Pangkat besar lah. Dia tukang sapu sampah. Tukang sapu sampah. Dengan mengenal, hati kita ni berubah. Dia tu siapa? Dia tu pencuri yang tak ada. Terus kita pandang lekeh dia.
Dengan mengenal, hati kita ni akan berubah. Kadang-kadang berubah semakin takut kepada dia, kadang-kadang berubah semakin kagum kepada dia, kadang-kadang berubah semakin benci kepada dia. Orang hak biasa-biasa kita boleh senyum, tiba-tiba orang duk cerita tentang perangai buruk pada dia, terus hati kita rasa benci. Orang yang biasa kita jumpa, kita boleh buat biasa, tapi bila orang cerita kebaikan dia, kehebatan dia, terus kita naik rasa kagum. Dengan sebab apa? Mengenal. Mengenal seseorang boleh mengubah sifat hati kita terhadap dia. Apatah lagi kalau kita kenal Allah. Kalau kita kenal manusia itu seorang raja ke apa, kita pun jadi lain macam kan. Apatah lagi kalau kita kenal raja bagi segala raja, kita kenal Tuhan, maka tentulah kegerunan kita tu bertambah. Tapi kita tak pernah gerun tu sebab apa? Sebab kita tak kenal. Kan? Kita tak kenal. Kita kalau sebut pasal manusia ni, kita berasa kagum sangat dah. Baru manusia. Tapi kenapa Allah kita tak kagum? Sebab kita tak kenal. Kita kalau sebut pasal orang manusia yang hebat-hebat ni, kita berasa takut. Sebut polis, sebut raja, sebut apa, kita berasa gerun. Tapi pasal apa dengan Tuhan kita tak main rasa gerun? Sebab kita tak kenal. Kita tak kenal langsung. Sebab tu kita tak gerun. Kita tak kenal langsung. Sebab tu kita tak rasa cinta. Sebab apa dengan manusia kita boleh cinta? Cinta angau sampai teruk-teruk. Sebab kita kenal dia. Kita nampak kecantikan dia. Kita nampak kebaikan dia. Kita nampak kelembutan ada pada dia. Maka hati kita ni terus tertarik. Tapi kenapa dengan Allah tak ada tu? Sebab kita tak kenal. Sebab kita tak nampak kecantikan Allah. Sebab kita tak nampak kehebatan Allah. Kita tak nampak kemuliaan Allah. Dan kita tak rasakan benda tu di dalam hati kita. Sebab tu tak ada benda tu. Sedangkan manusia ni hanya makhluk Allah. Allah hanya bagi sedikit daripada sebahagian kecantikan pada manusia. Sebahagiannya Allah bagi banyak kepada para anbiya-Nya. Para rasul semua segak-segak Allah bagi dekat Nabi kita yang paling sempurna. Adapun orang-orang lain, kita tengok segak semua, hati kita kagum, hati kita boleh jadi jatuh cinta. Tapi dengan Tuhan kita tak nampak keindahan Tuhan ni. Kita tak nampak rahmat Tuhan ni. Sebab tu kita tak ada rasa cinta. Tak ada rasa macam tu. Tak ada rasa kuat. Kita kalau demi orang yang kita kasihi, demi orang yang kita cintai, kita sanggup bangun malam, kita sanggup cekang mata, kita sanggup segala-galanya. Tapi dengan Tuhan kita tak berapa nak sanggup. Sebab apa? Kita belum dapat rasai. Sebab itulah perlu ada ilmu yang sentiasa boleh memupuk rasa cinta kita sehingga menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Selalunya benda kalau jadi ikut depan-depan mata tu baru kita berasa. Fasara al-ilmu yuthmiru ta'at. Maka ketika itu ilmu menumbuhkan ketaatan. Jadi sekurang-kurangnya kita kenal secara zahirnya dulu pun tak apa. Sebab bila kita kenal secara ilmiah ni, dia akan membawa kepada apa? Kepada perasaan yang hakiki. Sebab apa pun kena kenal secara ilmiah dulu, baru dia akan datang rasa cinta. Sebab tu orang kata dari mata jatuh ke hati kan. Bila kita asalnya kita kenal melalui mata, kita tengok dengan mata kita, maka dengan mata kita ni idrak ilmu. Ilmu kita ni kita boleh idrak, kita boleh dapat dengan mata, dengan mendengar, dengan rasa, dengan hawas kita tu. Bila kita tengok, kita dapat set dalam kepala kecantikan ada. Maka dengan itu menjatuhkan rasa cinta di dalam hati. Maka bermula dengan ilmu tu, mendengar dan melihat. Maka kita ni, Tuhan kita tak boleh melihat, kita tak boleh mendengar, kita tak boleh mendengar zat dia. Tapi kita boleh ada ilmu tentang sifat-sifat dia. Maka ketahuilah segala sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan Ar-Rahman, sifat Tuhan Ar-Rahim, sifat Tuhan Al-Jabbar, Al-Qahar. Sehingga apa? Sehingga sebenar-benar mengenal dan akhirnya menumbuhkan rasa takut dan cinta di dalam hati. Perasaan tu dia akan mai kemudian. Rasa di dalam hati tu akan mai kemudian. Tapi kena kenal dulu. Macam mana nak menimbulkan ketaatan cinta yang kuat kepada Tuhan? Kena kenal dulu. Kena kenal diri kita. Siapa diri kita ni sebah Tuhan? Kita ni hamba. Kena kenal siapa Tuhan kepada kita ni. Tuhan kita. Maka kita kena taat. Dia akan menimbulkan ketaatan.
wa yahjuzu 'anil ma'siyah kulliha bitaufiqillah, dan menghalang kita daripada buat maksiat apabila kita mengenal Tuhan sebenar-benar kenal. Apabila kita buat taat banyak, maka ketika tu iman kita kuat. Bila iman kita kuat, dia akan menimbulkan rasa. Kata di dalam syarah dia kata, siapa dia sebenarnya ulama ni? Kitab Ihya Ulumuddin ni dia cerita banyak tentang sifat-sifat. Kita mungkin payah kita nak kenal kan, mana satu ulama dunia, mana satu ulama akhirat. Maka imam-imam yang hebat-hebat ni dia menceritakan sifat-sifat. Sebahagian besar disebut di dalam kitab Ihya, dan di dalam ni dia menakal sebahagiannya daripada Ihya. Di dalam disebut Sahl bin Abdullah rahimahullah yaqul, dia kata apa? Di dalam bawah sekali 92, bawah sekali. Dia kata, jangan kamu putuskan urusan dunia dan agama kamu melainkan dengan bermesyuarat kepada ulama, maka kamu akan memuji kesudahannya di sisi Allah. Maka orang pun tanya dia, ulama tu siapa? Ulama tu siapa? Maka kata dia, alladzina yu'thiruna al-akhirah 'ala ad-dunya. Ulama ni adalah yang melebihkan akhirat ke atas dunia. Antara akhirat dan dunia, dia lebih pilih akhirat. Dia lebih memilih akhirat. Dia lebih melebihkan akhirat. Wa yu'thiruna Allah Ta'ala 'ala nufusihim, dan melebihkan Allah ke atas diri dia. Antara Allah dan antara hak diri dia, dia lebihkan kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ulama-ulama ni, hatta diri dia tu sakit-sakit pun tetap ibadah. Hatta diri-diri dia tu tak sihat pun tetap mengajar. Tok Guru Haji Saleh kata, aku mengajar ni sampai apa? Sampai akhir hayat dia nak mengajar. Sebab apa? Melebihkan hak Allah. Ada orang yang ibadah sampai ke mati, sampai ke tua, tak peduli tentang diri, dan berbagai-bagai. Itu ulama akhirat. Kata Umar bin Al-Khattab tentang nasihat, dia kata, wasyawir fi amrika alladhina yakhshawna Allah. Kalau kamu nak bermesyuarat, cari orang yang takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab nasihat dia sangat berguna untuk kita dunia dan akhirat. Kata Al-Wasiti, arhamun nas adalah ulama. Ini petunjuk. Kita nak cari ulama yang takut kepada Allah ni siapa? Ulama yang macam mana? Iaitu ulama yang arhamun nas, ulama yang sangat kasih rahmatnya kepada manusia. Dia tak suka menyusahkan orang. Dia lebih memberi kemudahan kepada manusia. Sebab apa? Li khasyatihim minallah. Sebab apa? Sebab dia takut kepada Allah. Ini kita boleh tengok pada tok-tok guru kita. Tok-tok guru kita, tok guru tua kita, tok guru pondok kita, semua akhlak depa macam tu. Tok guru tua hak lama-lama, hak dah jadi sepuh tu, semua akhlak depa macam tu. Kita boleh tengok para habaib, semua akhlak depa macam tu. Depa ni dengan manusia, ada benda ketika depa marah lah kan, benda yang tak kena depa marah. Tapi sifat depa dengan manusia ni, depa ni lemah lembut dengan manusia. Merai manusia. Sebahagian orang arifin kata apa? Dia kata al-ilmu kalau disertakan dengan khasyah, maka ada manfaat dunia akhirat. Bahkan itulah yang membezakan antara ulama akhirat dan ulama dunia, katanya. Ulama akhirat ini bersifat dengan khasyah, rahbah. Ulama dunia ni tanda-tanda dia apa? Kemuliaan. Bil amni wal izzah. Dia ni nak kemuliaan-muliaan, nak masyhur-masyhur saja. Dan ada beza banyak lagi lah yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ulama akhirat ni, ulama yang takut kepada Allah. Nak cari ulama pun, kalau boleh jumpa hak tu, ziarah dia, hormat dia, ta'zimkan dia. Cari ulama akhirat ni. Lalu kita akan jumpa ulama-ulama yang dah berumur, kita akan nampak zahir lah bagi mereka ni. Sebahagian tok guru pun dah tak ada kan, dah tinggalkan kita. Sarafi'i kan, Masya Allah, dia
Cakap tak banyak lah. Tak banyak cakap dah. Ada lagi orang-orang tasawuf macam tu, ada banyak lagi di Malaysia pun. Di kampung situ ada seorang orang panggil Pak Cik Mat, ada orang panggil Baba Mat. Dia asal petani kan. Dia cakap dia pun semua dengan sekitar nasihat-nasihat. Dia tak mau sembang banyak. Kalau pergi rumah dia pun dia tak mau sembang banyak. Lama-lama sangat dia kata dia ada kerja. Gitu. Sebab apa? Sebab dia layan juga tetamu, tapi dia ada hak, ada masa dia untuk Tuhan. Ada masa dia untuk Tuhan. Ni ulama akhirat. Ulama akhirat yang timbul daripada ilmunya ni rasa khasyah. Maka kita pun cari ilmu hak lagu ni, dan kita jadikan ilmu yang ada pada diri kita ni ke arah ni. Jadikan ilmu kita ni sebagai tangga kita untuk mendapat khasyatullah, takut kepada Allah. Sebab apa? Takutnya ilmu kita ni tak ada manfaat. Bila ilmu kita ni tak koi dekat dengan Allah, hati kita ni koi jauh saja, tak ada perubahan langsung. Apa pun tak berubah. Hati kita ni koklah, kalau dulu lagu lain, sekarang koi elok sikit, koi bertambah ingat Allah. Kan takut tak ada manfaat. Kalau hati kita ni semakin hari kita rasa ada perubahan, iaitu apa? Hati kita ni semakin ingat kepada Allah. Kalau dalam 24 jam tu kita ni selalu lupa, tapi bila ada ilmu ni dia banyaknya ingat. Bila kita nak buat benda, ini sunnah, kita ingat tentang sunnah. Kalau kita nak buat ni, kita ingat ini Allah perintah. Dan hati kita pun selalu ada Allah, ada Rasulullah. InsyaAllah ada manfaat dengan ilmu. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada di sebalik dua ini. Dua apa? Dua apa? Iaitu dua sifat ni, iaitu ilmu ni boleh menumbuhkan rasa takut, dan ilmu ni untuk mensahihkan ibadah kita. Sebalik daripada dua ni, ada tak tujuan bagi seorang hamba dalam ibadah kepada Allah? Tidak ada, dia kata. Hamba ini apabila dia nak beribadah kepada Allah, dia nak cari hak ni saja. Dua jenis benda ni, nak menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah. Dan juga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali hak dulu ni, iaitu apa? Nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak dekat? Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak takut, nak menjadikan rasa takut tu ada dalam hati kita. Kemudian katanya, fa'alaika bil ilmi. Maka wajiblah atasmu tu menuntut ilmu. Wallahu a'lam.